Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi di sini pada pagi ini, sama ada secara online ataupun secara fizikal dalam kelas hadis mingguan kita. Pada beberapa minggu yang lepas dalam kelas-kelas yang sebelum ini, kita telah menyebutkan tentang kepentingan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Yang mana hadis itu merupakan suatu sumber hukum kepada agama kita ni, dan begitu juga hadis merupakan suatu sumber wahyu daripada Allah di samping Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu dia merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW dari segi perkataan dan maknanya. Jadi perkataan ataupun ayat-ayat Quran itu memang datang daripada Allah yang memilih kalimah-kalimah tersebut. Berbeza dengan hadis-hadis Nabi SAW, ia juga merupakan wahyu daripada Allah, tapi dalam bentuk makna. Perkataan itu Nabi yang memilih perkataan yang untuk disampaikan kepada para sahabat. Dan kemudian ketika para sahabat meriwayatkan hadis-hadis baginda, mungkin kadang-kadang disebabkan kelemahan yang ada pada manusia, berlakunya sedikit perbezaan dalam matan-matan hadis tersebut. Hadis walaupun datang daripada sahabat-sahabat yang sama, mungkin ada sedikit perbezaan dalam matan hadis tersebut ataupun dalam teks hadis tersebut. Ini berbeza dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran tak ada sebarang perbezaan pada ayat-ayat Allah itu. Apa yang Nabi Allah wahyukan kepada baginda perintahkan supaya para sahabat menulisnya, dan itulah yang sampai kepada kita pada hari ini. Berbeza dengan hadis, dia ada perbezaan dari segi lafaz itu. Tapi hadis yang sahih memang hakikatnya datang daripada Allah, kerana itu merupakan suatu bentuk wahyu daripada Allah di samping Al-Quran. Dan kemudian hadis itu juga merupakan suatu pentafsir kepada Al-Quran. Quran sebutkan tentang perkara-perkara yang prinsip dan juga perkara-perkara yang umum, yang mana dijelaskan dalam hadis-hadis baginda. Dalam ibadah contohnya, Allah menyebutkan tentang solat, tentang zakat, tentang haji, dan banyak ibadah-ibadah yang lain. Tapi bagaimana cara untuk mengerjakannya, maka itu kita kena lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sama ada dalam bentuk kata-kata baginda, perbuatan-perbuatan baginda, ataupun takrir, pengakuan baginda. Kerana hadis itu bukan hanya sekadar kata-kata. Hadis itu dia merangkumi setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW. Sama ada kata-kata baginda itulah yang paling utama, kata-kata ataupun perbuatan ataupun takrir, pengakuan, yang mana bila para sahabat lakukan satu perkara dan walaupun Nabi tak perintahkan, bila mereka buat dan Nabi tidak ingkari perbuatan tersebut, ataupun Nabi sama ada Nabi berdiam diri, ataupun Nabi mungkin memberikan pengesahan kepada perbuatan tersebut, ataupun mungkin baginda senyum, ketawa dan sebagainya. Tapi jika para sahabat mereka buat suatu kesalahan, maka pasti Nabi akan tegur mereka. Kerana jika Nabi membiarkan perkara tersebut, maka akan datang golongan yang kemudian menganggap itu adalah sebahagian daripada agama. Jadi itu Nabi SAW, setiap apa yang disandarkan kepada baginda itu merupakan
disebutkan sebagai hadis. Dan kemudian kita juga telah melihat kelebihan bagi golongan yang mempelajari hadis. Yang mana Nabi sebutkan dalam sebuah hadis daripada Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah, hadis yang ke-236. Cuba bacakan hadis ni daripada Anas ni. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, naddarallahu abdan, semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri kepada seorang hamba, sami'a maqalati, yang mendengarkan perkataanku. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis baginda. Fawa'aha, lalu dia memahaminya. Summa ballaghaha, kemudian dia menyampaikannya. Summa ballaghaha anni, kemudian dia menyampaikannya daripadaku. Farubba hamili fiqhin, maka boleh jadi orang yang membawa suatu kefahaman, suatu hadis itu ghairi faqihin, mungkin dia kurang dari segi kefahamannya. Warubba hamili fiqhin, dan boleh jadi orang yang membawa suatu kefahaman ataupun hadis itu ila man huwa afqahu minhu, dia menyampaikannya kepada orang yang lebih baik ataupun yang lebih baik kefahamannya daripadanya. Jadi Nabi sebutkan di sini tentang kewajipan seorang mukmin yang mendengar hadis-hadis Nabi SAW itu, selepas dia pastikanlah status hadis tersebut hadis yang sahih ataupun yang hasan. Sebab kita nyatakan sebelum ini, beza di antara Quran dengan hadis ni, kalau Quran kesemua ayat-ayatnya adalah mutawatir. Kesemuanya memang tak ada sebarang keraguan lagi, memang datang daripada Allah. Berbeza dengan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi ni ada yang mutawatir, dan ada juga yang dipanggil ahad. Ahad tu yang terbahagi kepada sahih, hasan dan juga dhaif itu. Yang mana kalau hadis-hadis yang sahih, yang hasan, itu kita boleh sampaikan, tak ada masalah. Tapi bila hadis tersebut, hadis yang dhaif, ataupun bahkan ada hadis yang dipalsukan, direka-reka, jadi kita kena hati-hatilah, kena pastikan dahulu sama ada hadis tersebut hadis yang sahih ataupun yang hasan. Kalau yang dhaif dalam perkara-perkara yang melibatkan fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan dalam amalan, yang mana amalan tersebut telah pun datang dalam hadis yang sahih dan juga yang hasan, jadi kita boleh sampaikan sebagai suatu bentuk galakan. Di amalan yang memang Nabi perintahkan dalam hadis yang sahih dan juga yang hasan, tapi fadilatnya tu datang dalam hadis yang dhaif contohnya, maka itu kita boleh ceritakanlah hadis dhaif tersebut. Tapi bukan amalan yang hanya ada dalam hadis-hadis yang dhaif, maka itu tak boleh untuk dijadikan sebagai hujah dalam agama kita. Untuk terangkan tentang fadilat amalan, itu dibenarkan. Manakala hadis-hadis yang palsu ni, maka ini memang palsu, jadi tak boleh untuk kita sebarkan. Dan bila berkaitan dengan fadilat amalan itu, banyak juga hadis-hadis yang datang daripada hadis-hadis yang palsu ni. Jadi sebab tu bila sampai kepada kita suatu hadis, bila orang dakwa ni suatu hadis, maka kita kena pastikan dahulu status hadis tersebut. Sebab dia berbeza dengan Quran, yang mana Quran ni memang tentulah mutawatir, dan kalau nak rujuk pun mudah. Kita buka je Quran, tengok surah mana, ayat mana, kita dah jumpa ayat tersebut. Berbeza dengan hadis-hadis Nabi ni, dia perlu kepada
uh, lebih mendalam lah untuk kaji suatu status hadis tersebut. Jadi bagi kita yang orang awam ni berpada untuk kita pegang kepada hadis-hadis yang telah pun dinyatakan status hadis tersebut. Jadi kita ambil dari kitab-kitab yang muktabar. Di dalam agama kita ni, kalau kitab hadis dari kitab-kitab hadis yang utama, yang induk, disebutkan sebagai kutubus sittah ataupun kutubut tis'ah. Ada 6 kitab ataupun 9 kitab yang disebutkan sebagai kitab yang induk dalam hadis ni. Kalau kita lihat dalam sunnah.com ni pun memang disenaraikan di sini yang disebutkan sebagai kitab-kitab hadis yang utama ataupun yang induk itu, dia ada 9 semuanya. Kutubut tis'ah ataupun kutubus sittah, tak termasuk yang 3 di bawah tu. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Jadi 6 kitab di atas ni, 6 kitab di atas ni merupakan kutubus sittah. Merupakan kutubus sittah. Sekejap ya. Okay. 6 kitab yang di atas ni, Sahih Al-Bukhari, okay, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi dan Sunan Ibni Majah. Ini merupakan kutubus sittah. Kitab hadis yang 6. Dan tambahan lagi 3 ni, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Jadi kesemua ni 9 buah kitab. Ini kitab hadis yang utamalah, yang induk dalam agama kita ni. Manakala dalam kesemua kitab-kitab hadis ini, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, jadi ini kedua-dua imam ini, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghimpunkan hanya hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab mereka. Itu pun sebagai seorang manusia yang ada kelemahan, masih lagi ada beberapa hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama hadis di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Itu mungkin lebih kepada sejarah. Ya, jumlah hadis. Dia kalau tengok di sini ada 7,000 lebih. Kalau Sahih Bukhari lah 7,500, termasuk yang berulang. Itu kalau Sahih Bukhari lah. Yang berulang. Kalau Sahih Muslim juga lebih kurang 7,500 di sini sebutkan. Termasuk yang berulang. Jadi ini 2 kitab sahih lah. Ini Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Yang berulang tu dia matan hadis yang sama tapi mungkin datang daripada perawi yang berbeza. Ataupun mungkin hadis yang sama tapi beza sikit dari segi matannya. Sebab kita sebut tadi kan, hadis ni walaupun dia wahyu daripada Allah, tapi dia dari segi periwayatan itu, dia taklah macam Quran yang mana Nabi memang betul-betul menjaga Quran itu. Nabi perintahkan sahabat tulis supaya tidak bercampur dengan perkataan-perkataan baginda. Bahkan peringkat awal Nabi memang larang sahabat daripada menulis hadis-hadis supaya tidak berlakunya percampuran. Tapi kemudian adalah para sahabat yang tulis hadis-hadis tersebut. Ini ya. Musnad Ahmad ni, ini Imam Ahmad bin Hanbal lah. Imam Ahmad bin Hanbal. Manakala Muwatta' Malik ini Imam Malik. Mazhab Malik tu. Ini disebutkan sebagai kutubut tis'ah ataupun kutubus sittah kalau yang 6 di atas ni. Manakala selain daripada ini, itu semua merupakan kitab-kitab hadis yang sekunder lah. Yang sekunder. Jadi kalau kita ada juga
kitab-kitab yang lain, tapi yang utama yang inilah, yang 9 ni. Yang lain kebanyakannya merupakan kitab-kitab yang sekunder. Contohnya di sini pun disenaraikan kitab Hadis 40 Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, Mishkat Al-Masabih, Al-Adabul Mufrad, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, Bulughul Maram, dan Hisnul Muslim. Ini semua macam Hisnul Muslim ni kitab doa, zikir dan juga doa. Ini baik untuk kita amalkan. Zikir pagi dan petang tu khususnya. Begitu juga zikir-zikir yang lain banyak terkandung dalam buku Hisnul Muslim ini. Dan Semak Quran pun memang ada terbitkan buku Hisnul Muslim ini. Kemudian ini kitab-kitab yang lain ni, ini kitab-kitab yang sekunder lah. Banyak lagi kitab-kitab yang lain tapi tak disenaraikan di sini. Dan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, jadi kesemua hadis-hadis tersebut menurut Imam Bukhari dan juga Muslim memang hadis-hadis yang sahih menurut mereka. Mereka usaha sungguh-sungguh untuk kumpulkan hanya yang sahih dalam kitab mereka. Dan hadis yang paling tinggi, hadis sahih yang paling tinggi kedudukannya adalah muttafaqun alaih, iaitu hadis yang disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Kadang-kadang bila kita baca hadis, di hujung hadis itu disebutkan muttafaqun alaih, yang disepakati ke atasnya, iaitu oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan kemudian selepas itu Sahih Bukhari, hadis daripada Sahih Bukhari saja, dan kemudian hadis daripada Sahih Muslim saja. Iaitu turutan kedudukan hadis sahih. Kemudian baru datang daripada kitab-kitab yang lain. Ya. Itu jenis-jenis kitab hadis lah. Macam musnad ni, dia hadis yang dikumpulkan menurut perawi hadis tersebut. Dia kumpulkan hadis daripada, contohnya Abdullah bin Mas'ud saja. Kemudian daripada Ibnu Abbas saja. Itu musnad lah. Kalau sunnah ni, dia hadis yang menghimpunkan ikut tajuk-tajuk macam kitab solat, kitab puasa, macam cara susunan hadis dalam kitab tersebut. Macam musnad ni, dia ikut sahabat yang meriwayatkan hadis tu. Kalau kita hadis yang lain ni, dia lebih kepada tajuk hadis tu berkaitan dengan apa. Tentang solat, di bawah bab solat lah, kitab solat contohnya. Ada lagi selain daripada ni. Tapi yang dalam Kutubut Tis'ah ni satulah musnad. Ya. Ikut bab. Ikut sahabat. Okay. Dan ini kita hadis yang utama. Di samping kita hadis yang utama ni, di para ulama mereka juga menghimpunkan kita hadis yang lain untuk memudahkan umat Islam mempelajari hadis-hadis Nabi ini. Contohnya kitab hadis yang paling popular, yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, contohnya yang asas Al-Arba'un An-Nawawiyah ni, iaitu kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Jadi ini baiklah untuk kita pelajari. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada kitab hadis 40 ini. Di hari ini pun kita lihat antara usaha kerajaan adalah untuk mengajarkan hadis 40 ni kepada para pelajar. Ini satu usaha yang baik yang perlu untuk kita puji, kerana ia merupakan suatu perkara yang hadis-hadis yang ada dalam kitab ini merupakan hadis-hadis yang asas yang memang perlu dipelajari oleh setiap Muslim. Di hadis 40 ini dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana hadis-hadis yang dimasukkan dalam ini kebanyakannya datang daripada Sahih Bukhari dan juga Muslim, dan kemudian daripada kitab-kitab hadis yang lain, yang mana kesemua adalah hadis-hadis yang sahih dan juga yang hasan lah, yang menghimpunkan tentang perkara-perkara yang asas dalam agama. Jadi hadis 40, kenapa 40 buah hadis?
Jadi kerana ada sebuah hadis yang dhaif. Ada sebuah hadis yang dhaif yang menerangkan tentang kelebihan ulama yang mempelajari ataupun yang menghimpunkan 40 buah hadis. Jadi kalau kita lihat di muqaddimah kita hadis 40 ni, ini Imam Nawawi tuliskan di sini. Beberapa buah hadis yang datang daripada Nabi SAW, tapi para ulama hadis menyatakan ini hadis-hadis yang dhaif lah. Seperti kita sebut tadi, bila berkaitan dengan fadail, kelebihan amalan, maka boleh digunakan sebagai suatu bentuk galakan. Tapi perintah yang sebenar datang daripada hadis yang tadi, yang kita baca tadi, nadharallahu imra'an sami'a maqalati tadi. Itu hadis yang sahih, yang mana Nabi perintahkan supaya Nabi doakan kepada orang yang mendengar hadis Nabi, memahaminya dan menyampaikannya. Jadi perintah itu dah ada dalam hadis yang sahih dan juga yang hasan. Cuma kelebihan mengumpulkan hadis tu, 40 hadis tu, itu datang dalam hadis yang dhaif. Jadi para ulama hadis, mereka menggunakan hadis ini sebagai galakan untuk menghimpun 40 buah hadis. Jadi itu sebabnya muncul banyak 40 kitab hadis, bukan 40 buah hadis, bukan hanya Imam Nawawi saja, banyak lagi ulama-ulama hadis yang lain yang mengumpulkan 40 buah hadis dalam kitab-kitab mereka. Berdasarkan daripada hadis yang dhaif ini, man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang memelihara, yang menjaga, yang menyampaikan kepada umatku arba'ina hadithan, 40 buah hadis, min amri diniha, daripada urusan agamanya, ba'athahu Allah yaumal qiyamati, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha wal ulama, dalam golongan para fuqaha dan para ulama. Kemudian dalam riwayat yang lain, ba'asallahu faqihan aliman, Allah akan bangkitkannya sebagai seorang dalam golongan orang yang faqih dan juga orang yang alim. Dalam riwayat yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, dan aku, iaitu Nabi, pada hari kiamat nanti akan menjadi pemberi syafaat dan saksi kepadanya. Dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, kata Imam Nawawi lagi di sini, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah daripada mana-mana pintu syurga yang kau sukai, kepada orang-orang yang memelihara 40 buah hadis ini. Kemudian dalam satu lagi riwayat daripada Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Dia akan ditulis termasuk di kalangan golongan ulama dan akan dihimpunkan pada hari akhirat nanti dalam golongan syuhada. Dan kemudian selepas menyebutkan tentang hadis-hadis ini, dia kata Imam Nawawi, wattafaqal huffaz ala annahu hadisun dha'ifun wa in kasurat turuquhu. Dan al-huffaz, iaitu para ulama hadis, mereka bersepakat bahawasanya ini semua hadis-hadis yang dhaif walaupun banyak jalannya itu. Jadi ini sebagai galakan kepada mereka untuk mereka mengumpulkan 40 buah hadis dalam kitab-kitab mereka. Yang mana tu? Hadis ni. Okey. Sekejap. Mana tu?
Okay. Dia hadis tadi mana? Ini ya. Okay. Jadi ini hadis yang dhaif lah, ini hadis yang dhaif. Menyebutkan man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'asahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Siapa yang memelihara? Memelihara maksudnya menjaga, menulisnya, menyampaikannya ala ummati kepada umatku arba'ina hadisan 40 buah hadis min amri diniha daripada urusan agamanya. Ba'asahullahu yaumal qiyamati, Allah akan bangkitkannya pada hari kiamat nanti fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i, di dalam golongan para fuqaha dan juga para ulama. Nah, di hadis ni yang menjadi galakan kepada para ulama hadis, mereka mengumpulkan 40 buah hadis dalam kitab-kitab mereka. Jadi perintah yang asal tu datang daripada hadis yang sahih, yang hasan tadi, yang tak sebutkan 40, tapi Nabi kata siapa yang dengar, faham, sampaikan. Nah, itu datang daripada hadis yang sahih dan juga yang hasan. Okay. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, diramai ulama yang menghimpunkan 40 buah hadis dalam kitab-kitab mereka. Fa awwalu man alimtuhu sanafa fihi Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi orang yang terawal yang aku tahu, kata Imam Nawawi, yang kumpulkan 40 buah hadis katanya adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Ibnu Mubarak seorang tabi'in. Kemudian ulama-ulama yang lainlah disebutkan di sini ramai. Antara nama yang biasa kita dengar Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Dia itu antara ulama-ulama yang kumpulkan 40 buah hadis dalam kitab-kitab mereka. Cuma hadis-hadis tersebut, kitab-kitab hadis tersebut mungkin kurang popular lah dibandingkan dengan kitab hadis 40 Imam An-Nawawi ini. Nah. Saya ada tiga pertanyaan sama. Ada dua, tapi dua tidak saya yang betul. Ya, yang betul lah. Betul. Jadi kita ringan. Dhaif yang ringan lah. Apa yang ringan? Saya ringan pada kecil, 50. Ya, betul. Masih boleh lah. Masih boleh lah. Tapi ini ada Perintah yang daripada hadis sahih dan juga yang hasan tu.
Jadi okey lah. Ini sebagai galakan kepada para ulama untuk menentukan. Kalau hujah tu tolak dulu lah. Bayar tu tak boleh lah. Tak boleh jadikan hujah lah. Dan galakan pun tak boleh juga. Jangan pun tak boleh. Dia kata Imam Nawawi pun sebutkan di sini dia melakukan istikharah untuk membuat kitab ni, dan kemudian dia kata para ulama juga bersepakat untuk membenarkan hadis yang dhaif dalam perkara-perkara yang fadailul amal. Jadi ini nanti boleh baca, nanti boleh buka sendiri dalam sunnah.com dan boleh bacalah terjemahan dalam bahasa Inggeris ni dalam perkara fadailul amal. Dan kemudian kata Imam Nawawi lagi, wa ma'a haza falaisa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah. Dan kata Imam Nawawi, bukanlah pegangan aku kepada hadis-hadis yang dhaif tadi, tapi kepada kata-kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Ini hadis yang sahih lah. Liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di kalangan kamu menyampaikan kepada orang-orang yang ghaib, yang tidak hadir. Jika kamu mendengar satu hadis daripada Nabi ini, Nabi kata sampaikan. Orang hadir ini sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Ini hadis yang sahih. Kemudian hadis yang kita baca tadi, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ada sedikit beza dari segi matan hadis ni. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati, semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, fawa'aha, lalu dia memahaminya, fa'addaha kama sami'aha, lalu dia menunaikannya, menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Ini hadis yang sahih. Jadi kata Imam Nawawi, dia berpegang kepada kedua-dua hadis ni. Sebab tu dia kumpulkan 40 hadis yang dia rasakan sebagai hadis-hadis yang asas ataupun yang penting untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Di sebahagian ulama mengumpulkan 40 hadis dalam usuluddin saja. Di summa minal ulama man jama'al arba'in fi usuluddin. Ada di kalangan para ulama yang kumpulkan 40 hadis dalam usuluddin saja, dalam akidah saja. Wa ba'dhum fil furu', dan sebahagian di kalangan mereka dalam perkara-perkara yang furu'. Kemudian ada yang kumpulkan hadis 40 dalam bab jihad saja. Ada yang bab zuhud saja. Ada yang bab adab saja. Dan kemudian macam-macam lah. Jadi Imam Nawawi dia pilih hadis-hadis yang dirasakan hadis-hadis yang penting, yang utama untuk dipelajari oleh umat Islam, lalu dikumpulkan dalam hadis 40. Disebabkan itu apabila kaum muslimin melihat kitab Imam Nawawi ini, di hadis-hadis itu memang ada hadis yang penting. Disebab itu hadis-hadis ini menjadi sebuah kitab hadis yang popular, yang dipakai di seluruh dunia selama ratusan tahun. Imam Nawawi ini dah meninggalkan kita dah lebih 700 tahun. Lama dah. Tapi kitab itu masih lagi dipakai sehinggalah pada hari ini. Itu disebabkan usahanya yang bersungguh-sungguh dan niatnya tu yang ikhlas, insya-Allah kerana Allah, untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan sedikit berkaitan dengan Imam Nawawi ni, nama Imam Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Jadi Nawawi itu bukan nama dia, tapi nisbah kepada
tempat lahir beliau, iaitu di Nawa. Nawa ni satu tempat dekat Damsyik. Damsyik ni di Syria lah pada hari ni. Okay, jadi Imam Nawawi ni lahir pada tahun 631 Hijrah, ataupun tahun Masihnya 1233. Jadi hampir berapa tahun? 80 lebih kan? 80 tahun lebih. Ya. Kalau tahun Hijrah 631. 631 Hijrah. 631 Hijrah, dan beliau wafat tahun 676 Hijrah. Berapa umur dia? 45. Wafat umur 45. Jadi 45 tu dah banyak kitab yang ditinggalkan. Kita 45, saya pun tak sampai lagi umur 45 tu. Yang 45 kita tak ada apa-apa. Jadi itu seorang ulama yang ikhlas, yang mementingkan agama, sehingga disebutkan dia tak pernah bernikah. Dia tak pernah bernikah, dia tak kahwin. Disebabkan kesibukan dia tu. Dia tak kahwin. Tak sempat. Bukan dia tak nak, tapi tak sempat. Sibuk. Sibuk untuk menyampaikan ilmu. Kitab ni memang banyak. Kitab-kitab hadis yang dikumpulkan memang banyak. Dan Allah wafatkan dia pada umur 45 tahun. Tapi jasanya kepada kita itu yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis. Dia belajar betul tu? Ya. Dia belajar. Ramailah ulama yang menjadi guru dia tu. Orang Ramailah. Dia bukan ada, kalau dalam dia punya biografi nanti boleh tengoklah. Ramailah para ulama yang menjadi guru kepada Imam Nawawi ni. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, kita cuba baca di sini. An Abdullah an Abdurrahman bin Abi Bakrah bin abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu qala fa ayyun nasi syarrun qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu qala Abu Isa hadha hadithun hasan sahih. Okay. Daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada bapanya, bahawasanya seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, siapakah manusia yang paling baik? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Itulah manusia yang paling baik, yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Qala fa ayyun nasi syarr, lalu kata lelaki sebut lagi, siapakah manusia yang paling buruk, yang paling jahat? Qala man tala umuruhu wa sa'a amaluh, siapa yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Di manusia yang paling baik, yang panjang umurnya dan baik amalannya.
Macam kita lihat Imam Nawawi ni walaupun umur tak panjang, tapi tengok apa yang ditinggalkan. Kitab-kitab yang ditinggalkan itu sebahagian daripada yang Nabi sebutkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang memberikan faedah yang besar kepada umat Islam ratusan tahun. Walaupun umur Imam Nawawi itu 45 tahun saja, tapi seolah-olah dia telah hidup ratusan tahun. Disebabkan banyaknya ilmu yang ditinggalkan kepada kita semua. 80 tahun lebih. Walaupun umurnya hanya 45 tahun. Tapi 8 tahun lebih ilmunya itu mengalir sampai kepada kita. Dan insya-Allah mungkin berterusan sampai dan berlakunya kiamat nanti. Itu Imam Nawawi, belum lagi para sahabat, belum lagi Nabi SAW. Dan dalam Quran kalau kita lihat, kita cuba baca ayat 2 dan ayat yang ketiga ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat daripada Tuhanmu adalah seorang yang gila. Seperti dakwaan kaum musyrikin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagi engkau benar-benar ganjaran yang tidak akan putus-putus. Jadi Allah nyatakan kepada Nabi, apa yang Allah kurniakan kepada Nabi itu wahyu Allah itu, Quran itu, itulah nikmat yang paling besar. Walaupun disebabkan Quran itu turun kepada Nabi, Nabi menyampaikannya kepada orang yang lain, baginda ditentang, dituduh dengan pelbagai tuduhan, ahli sihir, gila, bodoh dan sebagainya, pendusta. Tapi Allah nyatakan, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad benar-benar ganjaran yang tidak akan putus-putus. Disebabkan baginda lah, maka kita dapat untuk memeluk Islam pada hari ini. Jadi setiap perbuatan yang baik, amalan soleh yang kita lakukan, maka ia akan dapat sampai kepada Nabi SAW. Dan begitu juga para sahabat baginda. Begitu juga para ulama yang menyampaikan ajaran baginda kepada kita semua. Walaupun mungkin mereka telah pun tiada, tapi mereka tinggalkan ilmu yang bermanfaat itu. Jadi Imam Nawawi, dia tak kahwin, jadi tak ada anak lah. Jadi apa yang dia ada? Ilmu yang bermanfaat. Nabi sebutkan 3 perkara kan? 3 perkara yang akan berikan manfaat kepada seorang yang telah mati itu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kalau tak dapat 3 tu, paling kurang salah satu. Ataupun mungkin 2. Kalau 3 tu paling baiklah. Kita sedekah ketika kita masih hidup. Kemudian kita ada ilmu, kita ajarkan, sampaikan kepada orang yang lain. Kita didik anak-anak menjadi anak yang soleh, mendoakan kita. Jadi kalau ada 3 perkara ni, maka walaupun selepas kita mati, maka ia akan dapat berterusan sampai kepada kita. Seolah-olah kita masih hidup untuk mengerjakan amalan yang soleh tersebut. Tapi segala solat kita, puasa kita, haji, umrah kita, semuanya telah pun terhenti. Berapa banyak solat yang dapat kita kerjakan ketika kita masih hidup, setakat itu sajalah pahalanya. Berapa banyak puasa yang telah kita lakukan ketika kita masih hidup, setakat itu sahaja pahala yang kita dapat. Dia tidak berterusan. Berbeza dengan sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan kepada agama ni. Kemudian ilmu yang kita ada kita ajarkan. Begitu juga anak yang soleh, kemudian berterusan dengan cucu dan seterusnya. Itu akan dapat berikan manfaat walaupun selepas daripada kematian kita. Jadi ibarat seorang itu masih hidup dengan umur yang panjang dan melakukan amalan yang soleh. Sebab itu penting, di samping kita melakukan amalan-amalan yang bersifat peribadi, individu,
solat, puasa tu kita kena juga berikan perhatian kepada ibadah-ibadah yang bersifat yang berikan manfaat kepada orang yang lain. Sebab itu besar ganjarannya dan berterusan pahalanya. Berbeza dengan ibadah-ibadah yang bersifat individu atau peribadi. Solat, puasa, zikir, selawat. Itu dia kita akan dapat pahala insya-Allah jika ikhlas, jika mengikut sunnah Nabi, tapi dia tidak akan berterusan. Berbeza dengan 3 amalan tadi. Ia berterusan walaupun selepas daripada kematian kita. Okay. Dalam satu lagi ayat surah 9 ayat yang ke-100, Allah sebutkan tentang para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikut jalan mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Orang-orang yang terdahulu dan yang terawal di kalangan muhajirin dan ansar. Wallazina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka dan mereka juga redha terhadap Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fauzul azim. Demikian itulah suatu kemenangan yang besar. Jadi ini apa yang Allah berikan kepada para sahabat baginda, yang mana mereka ni merupakan golongan yang terawal memeluk Islam, yang menyampaikan Islam kepada kita, menyampaikan Quran dan juga hadis kepada kita, bermula dengan para tabi'in yang mengikut mereka, dan kemudian golongan tabi'ut tabi'in. Jadi kesemua golongan yang mengikut jejak langkah para sahabat ini, Allah redha terhadap mereka. Jadi para ulama mengumpulkan hadis-hadis sehingga dapat kita baca pada hari ini. Jadi mereka ni golongan yang mengikut jejak langkah para sahabat Nabi. Kerana setiap hadis yang kita baca tu, kita sebutkan antara kelebihan orang yang mempelajari hadis ini adalah kita akan banyak selawat ke atas Nabi SAW. Dan dalam setiap hadis tersebut akan ada nama para sahabat Nabi. Kerana mereka lah yang menjadi perantara sampainya hadis itu kepada kita. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, macam di sini disebutkan tentang nama-nama perawi tersebut sampailah kepada Nabi SAW. Jadi ada nama sahabat, ada nama tabi'in, ada nama tabi'ut tabi'in, ada nama para ulama sampai kepada ulama yang mengumpulkan hadis tersebut. Contohnya di sini hadis yang kita baca tadi datang daripada Jami' At-Tirmidzi. Haddatsana Abu Hafs. Jadi Abu Hafs telah sampaikan kepada kami. Kami ini merujuk kepada Imam Tirmidzi lah, sebab ini dalam kitab dia diriwayatkan daripada Abu Hafs, daripada Amru, dan berterusan sampailah kepada Nabi SAW. Jadi ini bezanya Islam dengan agama-agama yang lain, yang mana dalam Islam ini Quran dan juga hadis itu dia dipelihara kerana adanya rantaian para perawi ini, yang mana setiap hadis ini khususnya setiap perawi ini ada nama-nama mereka yang boleh kita semak dalam kitab-kitab para perawi hadis. Jadi kita boleh kenal ini siapa, Abu Hafs ni siapa, Amru ni siapa. Jadi sebab tu ada hadis yang bila ada nama perawi ni yang mungkin dia ditohmah dengan dia suka buat pendustaan contohnya, jadi hadis tu akan jadi hadis yang palsu lah.
tengok kepada para perawi itu. Adakah mereka ni orang yang dapat dipercayai? Adakah mereka ni golongan yang kuat ingatan ataupun lemah ingatan? Jadi semua itu ada disebutkan dalam kitab-kitab para perawi hadis yang memang khusus sebutkan tentang tokoh-tokoh para perawi hadis itu. Daripada situlah para ulama boleh mengeluarkan status hadis itu sama ada sahih, hasan ataupun dhaif. Jadi ini tak ada pada agama yang lain. Di mana ada agama yang merekodkan macam ni. Di kitab Bible contohnya, yang mereka dakwa daripada para pengikut Nabi Isa tu, jadi tak ada bukti rantaian tu sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebab tu tak ada kitab-kitab yang lain dalam agama-agama yang lain yang menyamai Quran dan juga kitab-kitab hadis dalam agama kita. Jadi itu istimewanya Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Yang mana Quran dijamin oleh Allah tidak akan berlakunya sebarang perubahan di dalamnya. Begitu juga hadis-hadis Nabi, ada kaedah untuk kita tentukan hadis ini betul ataupun tidak, sahih ataupun tidak. Tapi kalau agama yang lain, tak boleh untuk dikaji. Ini betul ataupun tidak. Sebab tak ada. Sumber nak kaji itu memang tak ada. Sekadar hanya dakwaan-dakwaan mereka. Tapi dalam agama kita ni, yang sedihnya ada juga golongan yang sebegitu, yang mendakwa pelbagai perkara, datang daripada Allah, datang daripada Nabi. Tapi bila ditanya daripada sumber mana, daripada hadis mana, tak disebutkan. Tak tahu daripada mana. Jadi itu kisah-kisah yang mungkin agak pelik, yang merepek. Kita kena hati-hatilah. Sebab kebanyakannya datang daripada hadis-hadis yang tidak diketahui. Orang kata hadis, tapi bila cari balik dalam kitab-kitab hadis yang utama tu tak jumpa pun hadis tersebut. Jadi kita boleh kaji. Agama lain tak ada sumber untuk mereka kaji daripada mana datang maklumat-maklumat dalam agama mereka. Tapi Islam ada. Okay, kita kembali kepada hadis 40 ni. Hari ini lebih kepada mukadimah lah, kepada kitab hadis 40 ini. InsyaAllah kita akan pergi dengan lebih mendalam dalam kelas yang akan datang untuk kita lihat hadis-hadis yang dihimpunkan dalam kitab hadis 40 ini. Kalau kita lihat hadis yang pertama daripada hadis 40 ini. Okey, cuba baca hadis. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Okay. An Amiril Mu'minin, daripada Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Baik. Dalam kitab hadis 40 ni, kalau kita lihat, Imam Nawawi dia dah singkatkan nama perawi hadis ni. Dia terus mula dengan sahabat. Kerana hadis ni diambil daripada kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Ya, mana kalau nak tahu perawi hadis ni ya secara penuh rantaian perawi tersebut, kita boleh rujuk balik dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi disebutkan di sini an Amiril Mu'minin, daripada Amirul Mu'minin. Jadi Amirul Mu'minin ini suatu gelaran yang dimulakan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Yang mana sebelum daripada Khalifah Umar ni, gelaran kepada
Khalifah Abu Bakar adalah Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Kalau ketika zaman Nabi dulu, orang datang bertemu dengan Nabi sebagai pemimpin negara, mereka menyebutkan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi itu gelaran yang Allah sendiri berikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan kemudian selepas kewafatan Nabi, baginda digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar, gelaran dia Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di khalifah itu antara maknanya adalah pengganti. Dan bila masuk kepada zaman Khalifah Umar ni, pada mulanya gelarannya Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bila Umar dua lah, Khalifati Rasulillah. Tapi kalau terus digunakan gelaran tu, maka dia akan jadi panjang lah. Bila masuk zaman Khalifah Uthman, masuk zaman Khalifah Ali, dia akan jadi Khalifati Rasulillah. Jadi panjang. Dia takkan berhentilah benda tu, akan berterusan. Disebabkan itu ketika zaman Khalifah Umar ni, ada satu hari di mana salah seorang gubernur Khalifah Umar iaitu Amru bin Al-As datang dengan rakan dia, sahabat dia, bertemu dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dan kemudian kata lelaki tersebut, ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Dia yang mulakan panggilan tersebut kepada Khalifah Umar. Dan kemudian bila Umar dengar kata-kata lelaki tersebut, dia kata ini satu gelaran yang baik, yang bagus. Aku adalah Amir dan kamu adalah Mukminin. Jadi Amirul Mukminin ini gelaran yang baik untuk digunakan. Jadi selepas daripada peristiwa tersebut, Amirul Mukminin itu digunakan oleh Khalifah Umar merujuk kepada Khalifah yang menjadi pemimpin negara. Begitu juga diteruskan selepas daripada zaman Khalifah Umar, masuk zaman Khalifah Uthman, Khalifah Ali, jadi ini gelaran yang digunakan oleh mereka, Amirul Mukminin. Tapi ketika zaman Khalifah Abu Bakar, digelar sebagai Khalifatu Rasulillah. Umar pun pada mulanya Khalifati Rasulillah. Tapi kemudian diubah kepada Amirul Mukminin. Jadi an Amirul Mukminin, daripada Amirul Mukminin, iaitu pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Abi Hafs. Abi Hafs ini dalam bahasa Arab disebutkan sebagai kunyah. Kunyah ataupun gelaran. Sama ada dia kadang-kadang merujuk kepada nama anak yang dimiliki oleh seorang itu. Nama anak contohnya Nabi kan disebutkan sebagai Abu Al-Qasim. Jadi salah seorang anak Nabi bernama Al-Qasim. Tapi bagi Umar ni, Abi Hafs selain daripada nama anak, dia juga merujuk kepada sifat ataupun ciri-ciri yang ada pada seorang itu. Dia Abi Hafs. Hafs ni dia bermakna singa. Abi Hafs. Jadi Abi Hafs ni maksudnya bapa singa. Bapa singa. Merujuk kepada sifat ataupun ciri-ciri Umar itu seorang yang garang, yang tegas. Ini gelaran yang ataupun kunyah yang diberikan kepada kepada Umar bin Al-Khattab. Dan anak dia adalah seorang nama Hafsah, tapi bukan Hafs. Di sini Abi Hafs. Jadi ini kunyah ataupun gelaran Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar ni nama beliau lah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Semoga Allah redha terhadapnya. Yang ini diambil daripada ayat surah 9 ayat 100 tadi, di mana Allah sebutkan radhiyallahu anhum. Allah nyatakan Allah redha kepada para sahabat dan orang yang mengikut mereka. Jadi itu radhiyallahu an. Semoga Allah redha terhadapnya. Qala, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak lain amalan-amalan itu mesti disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tidak lain bagi setiap orang itu dia akan dapat ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya itu
hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya ataupun kerana Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika hijrahnya itu ikhlas kerana untuk mendapatkan keredaan daripada Allah, untuk mengikut perintah daripada Rasulullah itu, maka dia akan dapat ganjaran sesuai dengan niatnya itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan siapa yang hijrahnya itu adalah untuk mendapatkan habuan dunia, aw imra'atin yankihuha, ataupun kerana ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Dia akan dapat ganjaran sesuai dengan niat dia melakukan hijrah tersebut. Kalau kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat ganjaran yang baik di sisi Allah. Dan kalau kerana habuan dunia ataupun kerana ingin menikahi wanita, maka dia akan dapat perkara tersebut tapi tidak akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Dan kemudian disebutkan lagi di sini, rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam hadis, iaitu Imam Al-Bukhari, yang nama sebenar dia Muhammad bin Ismail, dan kemudian Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, dan diriwayatkan juga daripada Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Yang kedua-dua imam ini yang mengumpulkan hadis-hadis daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim itu. Dan kata Imam Nawawi lagi, dia komen sedikit di sini, Al-Lazaini radhiyallahu anhuma fi sahihaihima Al-Lazaini huma as-sahul kutubil musannafah. Di dalam kitab-kitab sahih milik mereka berdua, yang mana kedua-duanya merupakan kitab-kitab yang paling sahih yang pernah dikumpulkan selepas daripada Al-Quran. Di Quran itu kitab yang paling utama, kemudian kitab yang lain selain daripada Quran yang paling sahih adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Jadi ini hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Itu maksudnya hadis ni yang tinggi martabat sahihnya itu. Dan hadis ni juga dimulakan dalam kitab Imam Bukhari sebagai hadis yang pertama. Hadis nombor 1 dalam kitab Imam Bukhari, dan kemudian dalam kitab Imam Muslim nombornya 1907. Dalam kitab Imam Muslim lah. Tapi dalam kitab Imam Bukhari nombor 1. Menandakan pentingnya hadis ni, iaitu pentingnya kita untuk memperbetulkan niat kita dalam apa yang kita lakukan. Kerana niat itulah yang akan menentukan apa yang kita buat tu menjadi amalan yang soleh ataupun hanya perbuatan yang biasa, ataupun mungkin menjadi satu bentuk dosa di sisi Allah. Jadi itu niat yang menentukan perkara tersebut. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan tengok nanti yang lebih lanjut berkenaan dengan hadis yang pertama ni dalam kelas akan datang, insya-Allah. Ustaz, Ya. Saya ada dua soalan ni. Ya. Yang pertama sekali untuk maklumat ni, Yang Ustaz cakap tadi pasal Bible tu betul. Ya. Saya pernah belajar pasal Bible lah kan. Kalau orang Kristian tahu kaedah kita menentukan hadis itu sahih atau tidak, mereka kan keluar dari umat Kristian. Umpama salah satu Bible ditulis bukan anak murid Nabi Isa pun. Ya. Salah satu Bible itu maklumat lah. Yang kedua pasal niat ni. Niat ni amat penting sebab kalau kita tengok mantan Nabi ni, Allah nilai kita berdasarkan niat. Jadi kita kena berhati-hatilah. Niat yang paling abdal ni, apa-apa kita lakukan niatlah kerana Allah Taala. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Kerana Allah Taala. Tapi apa maksud kerana Allah Taala? Aku melakukan ni kerana Allah Taala. Aku datang dekat belajar ni kerana Allah Taala. Niatnya. Aku makan kerana Allah Taala. Aku sembahyang kerana Allah Taala. Itu niat yang paling hebatlah, sebab Allah nilai kita berdasarkan niat kan. Ya. Kalau niat kita aku datang ni saya sajalah. Tak ada apa-apa lah. Jadi apa maksud kerana Allah Taala?
Sebab kita selalu baca tu. Itu soalan pertama. Ya. Okey. Boleh Ustaz bagi pendapat? Okay, berkenaan dengan setiap apa yang kita lakukan, dia mesti disertai dengan niat. Setiap perbuatan, kalau ikut hadis tadi, innamal a'malu binniyat, kan? Sesungguhnya tidak lain. Setiap perbuatan itu, dia mesti disertai dengan niat. Tak ada perbuatan yang tak ada niat, sebenarnya. Kalau ikut hadis itulah. Melainkan mungkin perkara yang di luar kawalan kita. So berarti kalau kita semayang tak payah kata usali, tak payah kata usali. Tak perlulah. Tak perlulah. Itu lafaz. Itu lafaz. Lafaz. Tapi bila kita pergi nak ambil wudu, kita berdiri di saf tu, itulah niat untuk kita solat tu. Jadi tak perlu kepada lafaz. Lafaz tu yang kadang-kadang menyebabkan setengah orang susah untuk mulakan solat tu. Niat tu tak masuk ketika takbir contohnya. Susah nak hafal yang Arab tu lagi. Sedangkan itu taklah diwajibkan. Yang wajib tu niat dalam hati tu. Sebab apa kita berdiri di sini? Sebab nak solat lah. Solat apa? Solat zuhur. Itu kena jelas dalam hati kita. Kita berdiri di sini nak solat zuhur 4 rakaat, itu dah cukup dah. Jadi itu yang membezakan apa yang kita buat tu menjadi amalan yang soleh ataupun perbuatan yang biasa. Kerana Allah Ta'ala lah. Kerana Allah lah. Kerana Allah. Jadi sebab tu Nabi ajar kita baca doa. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita mulakan dengan bismillah. Ataupun ada doa yang khusus ke, contohnya nak masuk ke tandas ada zikir yang kita baca, kan? Keluar daripada tandas ada zikir yang kita baca, supaya masuk tandas pun menjadi satu ibadah kerana Allah. Bukan sekadar hanya benda yang biasa, memang keperluan kita, hajat kita, begitu. Tapi kita buat tu kerana ini suatu bentuk ibadah kepada Allah. Jadi untuk kita jadikan setiap perbuatan kita suatu ibadah kepada Allah, yang kita kata kerana Allah itu, dalam hati kita mesti ada niat. Yang kita buat ni untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah, untuk jadi sebagai untuk suatu mendapat ibadah redha Allah. Ya. Redha Allah. Redha daripada Allah dan ganjaran daripada Allah. Okey, terima kasih. Soalan kedua, ini pendapatlah Ustaz lah, tak dapat jawab tak apalah. Saya muskilah pasal sunnah ni. Sunnah, ada orang sunnah pakai kain, pakai selendang, macam-macam lah sunnah ni. Masa Nabi, menurut Nabi kena berarak. Tapi kalau pendapat saya, kalau saya tengok baca Al-Quran, baca hadis, baca riwayat Nabi, sunnah yang paling top sekali yang orang tak nampak ialah sunnah yang top sekali ialah baca, amal, hafal. Baca, amal, lepas tu baca, faham, amal. Penting ingat dan saya bacakan Al-Quran. Pada saya itulah sunnah yang paling top sekali. Betul tak Ustaz? Itu pendapat saya lah. Kalau sebab saya confuse lah, orang kata sunnah. Tapi sunnah tapi Quran tak belajar, hadis tak belajar. Macam mana kata aku sunnah? Apa pendapat Prof Ustaz ni? Sebab kita miss the boat lah. Kita asyik teruk, asyik solat, asyik duduk apa ni? Ismail janggut, lepas tu selawat tak berhenti. Kan masa ketawa. Itulah masyarakat. Tapi yang penting sekali ialah baca, faham, amal. Jadi satu lagi yang susah sekali dekat masalah, ingat, hafal. Apa benda Ustaz? Okey, jadi macam kita sebutkan sebelum ini, antara tanda kita ni cintakan Allah, kita mempelajari Al-Quran. Tanda kita cintakan Nabi, kita mempelajari hadis-hadis Nabi itu. Jadi sunnah Nabi yang paling besar ni tentulah mempelajari dan mengajarkan, menyampaikan Quran itu. Mempelajari dan menyampaikan hadis-hadis Nabi itu sunnah Nabi yang paling besar. Kemudian barulah datang sunnah-sunnah yang lain, janggut ke, pakai jubah ke, itu kita tak nafikan lah. Boleh untuk kita buat, bahkan dapat pahala jika niat kita untuk ikut Nabi. Tapi yang paling besar sekali tentulah belajar Quran dan hadis serta menyebarkannya, menyampaikannya. Sebab itu dengan sunnah itulah kita dapat jadi Muslim pada hari ini. Kalau sunnah tu para sahabat tak buat, mereka tak ajarkan Quran, mereka tak ajarkan hadis Nabi, kita pun takkan dapat menjadi seorang Muslim pada hari ini. Disebabkan sunnah itulah kita dapat jadi seorang Muslim pada hari ini. Okey, terima kasih Ustaz. Itu sunnah yang paling besar. Ustaz, satu lagi soalan, tapi ini mengenai
Tapi mengenai macam kelas ni lah. Ya. Maknanya insyaAllah minggu depan kita akan mulakan dengan hadis 40 ni. Betul? Ya. Ada ke Ustaz nak cadangkan kitab ke buku ke, ataupun Ustaz akan bagi kita handout ke macam tu lah untuk kat sini. Ataupun ada buku yang Ustaz nak suggest supaya kita boleh adakan lah dekat rumah ngaji ni. Macam tu. Atau kita sama yang saya tanya Ustaz lah, maknanya macam sebab banyak kan himpunan buku-buku yang orang cetak dan sebagainya. Ya. Tapi yang Ustaz punya suggestion kalau ada buku tu yang kita boleh gunakan ke, atau Ustaz rasa macam saya tanyalah macam apa yang Ustaz rasakan terbaik lah untuk kelas ni. Dia insya-Allah untuk kelas hadis ini, nota tu saya akan susun, dan kalau mungkin ada masa mungkin akan dikeluarkan dalam bentuk cetakan lah. Sebab nak buat nota ni satu perkara juga, makan masa juga. Tapi nota-nota saya akan kumpulkan, saya akan rujuk daripada buku-buku yang lain. Cuma apa yang saya sampaikan dalam kelas ni, dia tak adalah satu buku yang khusus yang kita akan rujuk. Cuma saya sampaikan tu datang daripada sumber-sumber yang saya sendiri baca lah. Dan untuk hadis yang pertama ni, dia sebenarnya ada, kita dah ada dulu keluarkan. Ustaz Baharudin ada tulis nota hadis yang pertama tu berkaitan dengan niat. Jadi itu insya-Allah kita boleh gunakan untuk hadis yang pertama ni. Dan kemudian hadis yang lain, kalau ada nota daripada nota hadis mingguan yang dulu tu mungkin kita boleh pakai juga. Dan kalau tak ada, kita akan tengoklah macam mana mungkin saya akan berikan. Sama ada dalam bentuk dalam kelas kita ni ataupun dalam bentuk cetakan lah kalau sempat, insya-Allah. Tapi untuk rujukan masing-masing bolehlah. Boleh beli buku hadis 40 untuk baca, untuk faham, itu lebih baiklah. Itu rujukan masing-masing. Sebab ada banyak buku-buku hadis 40 ni yang dah disyarahkan untuk kefahaman kita. Tapi dalam kelas ni saya tak ada pakai buku yang khusus lah. Ustaz, Ya. andainya ada satu orang yang nak belajar kan. Lepas tu seperti yang kita tahu, Al-Quran dan hadis ni adalah satu kewajipan untuk kita semua. Ya. Cukup ke kalau satu orang tu dia belajar dan hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja untuk pegangan hidup ni? Macam mana tak? Sebab itu kan yang Okey. paling sahih kan. So dipegang yang dua tu je. Macam mana tak? Okey, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kalau nak menghafaz kitab tu, itu memang satu benda yang baiklah. Cuma itu mungkin usaha tersebut sukarlah sikit. Sebab dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ni, kan kita sebut tadi ada 7,000 lebih hadis. Untuk kita hafal hadis ni, dia tak sama macam Quran. Quran, dia ayat dia tu memang Allah datang daripada Allah, ayat-ayatnya tu Allah sendiri jamin kata Quran tu mudah untuk kita hafal kan. Kita hafal, untuk kita faham, untuk kita ambil peringatan. Dan ayat dia pun berulang-ulang ayat yang sama, ataupun mungkin beza sedikit dari segi ayatnya tu, kalimahnya tu. Tapi kalau hadis ni dia lebih kompleks sikit daripada ayat Quran ni. Jadi kalau untuk hafal hadis tu sukar sikitlah. Tapi kalau ada kemampuan, itu yang terbaik lah. Saya cukupkan kewajipan dia ke tak kalau dia belajar sampai situ? Dia sebab ada juga hadis yang mungkin tak ada dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim tu. Yang ada dalam kitab-kitab hadis yang lain. Jadi yang paling baik kita belajar hadis, kita ambil hadis-hadis yang asas macam hadis 40 ni, kita belajar daripada buku yang macam ni. Dan dalam masa yang sama kita nak baca Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke, itu baiklah diteruskan. Tapi kalau nak terhadkan sahaja kepada dua kitab tu, itu tidak mencukupi lah. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, iyakum. Okay, baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan hadis ini dalam kelas akan datang. InsyaAllah.
Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.